أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini, pagi Jumaat pada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah nak teruskan kita dalam Asar Al-Quran. Kita berhenti pada perbincangan apa poin yang boleh kita ambil daripada beberapa topik yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu huruf taukid dan juga huruf ataf. Kita melihat sebelum ini berapa huruf, wa, fa, summa. Hari kita nak teruskan pada perkataan ataupun huruf ataf yang seterusnya, iaitu au. Au menunjukkan kepada pilihan. Au juga menunjukkan kepada keraguan. Ini bentuk penggunaannya dalam Al-Quran. Ia merujuk kepada beberapa pilihan yang diberi. Ada pilihan yang boleh dipilih semua, ada yang tidak. Juga pada menyatakan kesamaran atau keraguan. Baik, maka perkataan au dalam Al-Quran, ia memberi pilihan yang pertamanya. Dan pilihan itu pula adalah pilihan yang boleh dipilih semua. Dan ada yang tidak, dia kena pilih salah satu ataupun beberapa sahaja. Dan au juga digunakan untuk menyatakan keraguan seseorang kepada sesuatu. Kita lihat contohnya. Pada surah Al-Baqarah ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apakah perkataan yang kita lihat pada ayat ini? Lihat pada au. Perkataan au. Baik, au kategorinya apa? Dia adalah huruf ataf. Okay. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansukhkan, iaitu kami batalkan, atau yang kami tinggalkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Maka ia menunjukkan kepada apa? Di sini merujuk kepada pilihan, seperti kegunaan biasa yang kita gunakan. Jadi sama ada satu ayat Al-Quran itu Allah mansukhkan atau Allah buat Nabi lupa. Allah buatkan Nabi lupa tentang ayat tersebut. Maka jika itu berlaku, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya atau semisalnya. Dan susunan dalam Al-Quran juga dipermainkan peranan. Contoh, kalau kita lihat kat belakang ni kan, na'ti bi khairim minha au misliha. Kami akan datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Allah letakkan apa? Khairin minha au misliha. Allah letakkan yang lebih baik dulu, lepas tu baru sebanding. Bermakna apa saja yang Allah mansukhkan itu, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. So ini pilihan yang pertama. Atau yang setanding dengannya, itu pilihan yang kedua. Maka nak beritahu, ini pilihan yang pertama, ini yang selalu akan berlaku. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dimansukhkan ataupun dibatalkan itu. Kerana ada ayat dalam Quran yang hukumnya telah dibatalkan. Hukumnya telah dibatalkan. So Allah ganti dengan hukuman yang baru, cara yang baru dan sebagainya. Dan ia adalah lebih baik ataupun dia sebanding dari sudut manfaatnya kepada manusia.
Surah Nisa ayat 114. Man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan di antara manusia. Okey, ini au yang digunakan untuk bentuk pilihan. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna sampai habis. Semua itu takkan au menunjukkan kepada pilihan. Baik. Ustaz, sorry Ustaz. Jadi yang Baqarah 2106 tu dia menunjukkan apa lagi Ustaz? Saya tak tangkap Ustaz. Baik. Ha, Yang ni dia menunjukkan kepada pilihan dan dia nak menunjukkan kepada nak menghilangkan keraguan. okey. Sebab kadang-kala bila kita dah cakap sesuatu, lepas tu kita batalkan. Orang macam ragu-ragu kan. Dia ni biar betul kan. Sekejap okey, sekejap dia kata nanti. Tukar pula arahan yang lain kan. So orang dengar pun macam ragu-ragu je ni. Nak ikut ke tak nak ikut. Nak ikut yang mana satu ni. Yang lama ke yang baru. Kan. Maka Allah gunakan perkataan au. Dan salah satunya yang merujuk kepada untuk menghilangkan keraguan. So tak payah bimbang, Allah akan datangkan yang lebih baik daripada itu atau yang minimum yang sama level yang setanding dengannya. Okay, Ustaz, terima kasih. Perkataan seterusnya hatta. Hatta. Baik, perkataan hatta menunjukkan proses atau matlamat. Menunjukkan proses sesuatu atau memberitahu matlamat akhir sesuatu. Dia tunjukkan sama ada proses sesuatu ataupun matlamat akhir sesuatu. Disebutkan pada surah Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang dekat itu hingga terbit fajar. Perkataan hatta ditunjukkan apa? Matlamat akhir. Matlamat akhir. Maka kesejahteraan pada malam itu akhirnya bila akan berakhir bila terbitnya fajar. So perkataan hatta menunjukkan kepada matlamat akhir sesuatu itu. Surah Kahfi ayat ke-60. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu. Maka hatta menunjukkan kepada matlamat akhir. Matlamat akhir dekat mana? Majma'al bahrain. Pertemuan dua laut. Itu matlamat akhir dia. So dia akan terus berjalan hinggalah sampai ke matlamatnya yang terakhir. Tujuan dia yang terakhir. Maka tujuan ataupun matlamat terakhir tu dia boleh jadi tempat. Dia boleh jadi sesuatu yang nak dicapai. Dan dalam kehidupan dia tak akan berhenti sampailah dia mendapat jawatan ini ataupun mendapat pendapatan sebanyak ini. So dia tak akan berhenti sampai mencapai matlamat tersebut. Maka perkataan hatta menunjukkan kepada matlamat akhir yang hendak dicapai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya sehingga kamu masuk kubur. Maka perbuatan at-takatsur, memperbanyak, berlumba-lumba dalam nak memperbanyak harta dan anak-anak. Bila manusia akan berhenti daripada buat semua tu, hatta zurtumul maqabir, hingga dia masuk kubur ataupun hingga dia menziarahi kubur. So ini akhir dia, dia akan berakhir di sini. Kalau ini dia buat atau ini dia sampai, maka yang ini akan berhentilah daripada dilakukan. Dan ini kita dah sebutkan hatta zurtumul maqabir, membawa maksud sehingga seorang itu dia mati ataupun dia masuk kubur
Dan juga ia bermaksud sehingga seorang itu dia apa? Zurtu ni maksudnya apa? Ziarah. Maka hingga dia menziarahi kubur. Perbuatan nak memperbanyak ni maksudnya apa? Kecintaannya, kesungguhannya kepada kehidupan dunia itu akan terhenti bila dia selalu duk pi ziarah kubur. Bila dia selalu duk pi ziarah kubur, tengok kematian, tengok orang mati kena tanam, tengok orang yang dalam kubur. So jika dia melakukan yang demikian, selalu pi ziarah kubur, maka waktu itu perasaan at-takatsur akan berkurang. Kerana mengingati kematian itu akan menghilangkan mood ataupun menghilangkan selera kepada kehidupan dunia. Menghilangkan selera. Sebentar, bagi saya mata sebentar ya. Okay, maaf. Maka hatta menunjukkan apa? Matlamat akhir. Tujuan akhir. Tujuan akhir kepada apa? Perbuatan yang sudah disebutkan iaitu berlumba-lumba. Memperbanyak. Maka manusia akan berterusan melakukan perkara ini. Tak akan boleh berhenti. Tak akan berhenti perkara ini. Hingga dia pergi mati ataupun dia pergi menziarahi kubur. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan abdikanlah diri kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap, iaitulah ajal. Maka al-yaqin inilah dia matlamat akhir dia, di sinilah. Apa yang akan berakhir bila al-yaqin ini sampai? Wa'bud. Maka ibadah kepada Allah akan berakhir bila datang kematian. Itu Allah letakkan hatta nak bagi tahu pengabdian diri manusia kepada Allah hanya akan berakhir bila datang kematian. Maka selagi belum sampai kepada dia kematian, apa yang dia kena buat? Dia kena abdikan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan hatta. Menunjukkan kepada matlamat akhir kepada sesuatu itu. Mungkin berapa lama nak abdikan diri sampai mati. Berapa lama nak sabar? Sabar saya ada limit. Betul, sabar kita memang ada limit. Limitnya apa? Bila sampai kepada kita kematian. So, bila dah mati tu dah tak payah sabar dah. Dah tak ada dah nak kena sabar dah. So, ada limit dia. Limitnya bila sampai kepada dia kematian. So, itu perkataan hatta. Baik, seterusnya perkataan lakin. Menghilangkan keraguan atau membetul kesalahfahaman. Menyatakan sesuatu yang menghilangkan persoalan atau membetulkan kefahaman yang salah. Membetulkan maklumat yang salah. Itu perkataan lakin yang kita terjemahkan dengan tetapi. Dia nak menyatakan sesuatu yang opposite kepada sesuatu yang sedang dicakapkan. Saya suka tapi, saya nak pergi tapi, dia ada tapi. So bila ada tapi tu kita tahulah mesti adalah satu yang opposite daripada apa yang dinyatakan sebelum tetapi itu. Surah Al-Baqarah ayat 57. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Lakin di sini nak menyatakan apa? Nak menghilangkan keraguan ke nak betulkan salah faham? Dia nak membetulkan salah faham. Mereka bukan menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka bila seorang tu dia buat salah, dia buat sesuatu yang tak betul, dia bukan sedang menzalimi orang lain, tapi dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Maka bila orang tu sedar bahawa dia sedang menzalimi diri dia sendiri, dia akan berhenti tak? Akan berhenti. Kerana tak ada siapa yang nak menzalimi diri dia sendiri.
Tak ada siapa yang nak menyakiti diri dia sendiri. Tak ada siapa yang nak mengambil hak dia sendiri. So, bila dia tahu, oh, sebenarnya aku ni tengah aniaya diri aku sendiri ni, aku tengah zalimkan diri aku sendiri ni, dia akan berhentilah daripada melakukan perbuatan tersebut. Maka lakin datang untuk membetulkan kesalahan, membetulkan kefahaman yang salah. Humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Opposite. Opposite. Dia tu yang buat salah, tapi dia tak sedar yang dia itu membuat salah. La'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum. Tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya, iaitu untuk berperang. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka. Lakin di sini untuk menyatakan yang membetulkan kesalahfahaman. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang orang-orang munafik yang bila diseru untuk berperang, maka mereka tak bergerak pun untuk buat persiapan. Yang mana Allah kata kalau diorang nak, mesti diorang akan mulalah untuk buat persiapan. Kan? Akan tetapi Allah tak nak diorang pergi sekali. Allah tak nak mereka berangkat pergi. Maka sebab itu Allah buatkan diorang jadi malas, buat diorang delay, tangguh persiapan tersebut. Walaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa ketika kami maka alangkah eloknya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri ketika mereka ditimpa azab kami, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras. Yang sepatutnya kena buat bila ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan azab adalah berdoa, minta kepada Allah SWT dengan merendah diri, rasa insaf, takut dan bertaubat kepada Allah. Akan tapi kenapa mereka tak buat yang demikian? Sebabkan walakin nak menyatakan opposite. Akan tapi diorang tak buat macam tu. Kenapa mereka tak melakukan yang demikian? Sebabnya qasat qulubuhum, hati mereka telah keras, so tak mampu untuk nak berdoa. Tak rasa keperluan untuk nak berdoa. Walaupun dah ditimpa dengan musibah, dia rasa tak lama lagi benda ni akan selesai. Dia pun buatlah macam-macam untuk nak mengeluarkan dia daripada musibah tersebut, sedangkan yang dia perlu lakukan adalah berdoa dengan merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan imma menunjukkan kepada pilihan khusus. Imma ia sama seperti au, cuma pilihan yang diberi adalah dari kategori yang sama dan lebih terperinci. Jumlah pilihan hanya 2. Okey, itulah pada contoh qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim hasna. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah, imma sama ada engkau hendak menyiksa mereka, atau wa imma atau sama ada engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Maka ada berapa pilihan? Jumlah pilihan hanya 2 sahaja. 2 sahaja. Dan dia berada pilihan itu dalam kategori yang sama. Kalau kategori buah, buah aja. Kalau kategori sayur, dua-dua pilihannya itu adalah sayur. Dia tak boleh. Awak nak makan ikan ke ataupun sayur. Awak nak makan buah ke sayur. Tak boleh sebab kategorinya tu tak sama. Dia kena kategori yang sama. Bahkan kategorinya itu disebutkan adalah lebih khusus. Lepas itu digunakan imma. Wahai Zulkarnain, sama ada engkau nak seksa mereka ataupun engkau buat baik dengan mereka, hanya ada dua
dua pilihan. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan mencampak lebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak? Itu dia. Ada dua pilihan, sama ada kau campak ataupun aku campak. Kategorinya sama tak? Sama. Tengah nak campak. Dan dia tengah bincang tentang sesuatu yang spesifik. Dia gunakan perkataannya. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan. Sama ada dia bersyukur ataupun sama ada dia berlaku kufur. Hanya dua saja pilihan dalam kategori yang sama, iaitu tentang manusia. Maka ada dua saja pilihan, syukur ataupun kufur. Ustaz, yang saya nak kata tadi, bila yang second imma tu ada wa, Ustaz. Wa imma. Betul. Pun ada kan, ada wa tu. Betul. Dan apa fungsi dekat situ dia Baik. Wa ni dia waw ataf yang bagi tahu apa yang selepas wa ini dia masih lagi cerita yang sama dengan sebelum wa itu. Kalau kita gunakan inna hadainahu sabila imma syakiran imma kafura, betul tak? Betul je, boleh je. Tak ada masalah. Boleh je. Cuma Quran letakkan wa di situ nak mengaitkan cerita yang sama. Okey. Okey. Ustaz, bahasa Melayu cakap wa imma, Ustaz. Kita ada guna wa imma, cuma saya tak pasti wa imma tu sama tak dengan maksud imma dalam bahasa Arab. Sebab wa imma Malaysia bahasa Melayu saya rasa macam apa tu? Macam mana sekalipun. Betul ke? Macam wa imma, saya tak tahu, saya tak pasti penggunaannya dalam bahasa Melayu, tapi adalah kan, cuma saya tak pasti penggunaannya. Imma di sini maksudnya sama ada. Maksudnya sama ada. Ustaz, maknanya imam ni boleh dalam kategori yang sama yang bermula tadi kan Ustaz terangkan pilihan, dan yang kedua ni bertentangan, yang kontra lah Ustaz kan. Baik. Pertama, dia digunakan untuk pilihan dan pilihan tu hanya dua sahaja. Kemudian pilihan tu pula mesti dalam kategori yang sama. Contoh syakiran dan kafuran, dua yang bertentangan. Tetapi dia tengah bercerita dalam satu kategori besar yang sama, iaitu manusia. Cerita tentang manusia. So dia cerita tentang manusia dan manusia tu ada dua. Nak ke tak nak? A ke B? Sebab pilihan selalunya memang bertentangan lah. Sebab tu ada pilihan kan. Dua yang bertentangan. Cuma dia dalam kategori yang sama. Dia masih lagi pilihan kepada manusia. Cerita tentang orang yang sama. Maka satu yang akan buat pilihan dan dia ada dua pilihan, dan dua pilihan itu dia adalah dua pilihan yang bertentangan, cuma dia masih dalam kategori besar yang sama. Okay. Contoh macam kita nak bagi pilih makanan. So dia dalam kategori makanan cuma dua jenis yang berbeza. Satu dessert, satu lagi appetizer contohnya, tapi dua-dua dalam kategori yang sama, dia adalah makanan. Yang tu. Maka digunakan perkataan imma khusus untuk dua sahaja. Au pun macam pilihan juga. Tapi au dia lebih umum. Dan dia digunakan untuk banyak. Kita nak letakkan dia atau ini, atau itu, atau itu, atau itu. Banyak macam-macam pilihan boleh. Lebih daripada dua. Dan kategorinya juga tak mesti yang sama. Boleh jadi berbeza. Boleh jadi berlawanan. Boleh jadi sesuatu yang sama taraf dia. Dia tak mesti yang berlawanan. Adapun imma selalunya digunakan untuk dua perkara yang memang berlawanan. Syukur ataupun kufur. Yang ni engkau baling ataupun aku yang baling. Engkau azab dia ataupun kau buat baik. So dua-duanya adalah perkara yang bertentangan. Apa beza au dengan imma Ustaz? Imma dengan au macam kadang keliru juga, adakah
dia boleh Baik. digunakan. Untuk au, pilihannya itu lebih banyak. Pilihannya lebih banyak. Ada lebih daripada 2. Contoh, pagi ni nak sarapan apa? Nak sarapan roti canai ke, nasi lemak ke, mi goreng ke, roti bakar. Telur separuh masak. Dia nak tambah lagi 5, 6 pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia guna au, boleh. Tapi kalau guna ima hanya ada 2 je pilihan. Ima ada 2 je pilihan. Contoh, kita dah hidangkan satu makanan. Pagi ni ada nasi goreng. So pilihan dia, nak makan ke tak nak? Itu je. Dia tak ada lain. Nak makan ke tak nak? Dia tak ada pilihan yang lain. Boleh tak pilih makanan lain? Tak ada. Cuma dia take it or leave it. Itu je. So pilihannya lebih terhad berbanding dengan au. Au pilihannya tu lebih banyak. Dan pilihannya itu dia tak mesti dalam kategori yang sama. Boleh je nak makan apa? Nak makan nasi lemak roti canai ke tak nak makan? Dia boleh jadi pilihan yang macam tu. Ke nak minum je? Ke nak pergi tempat lain? So dia boleh dia pilihan tapi dia tak mesti dalam tempat sesuatu yang sama. Mencabar yang puasa ustaz punya Roti canai tadi tu. untuk yang puasa. Itulah saya kalau beri contoh tak tahulah. Selalunya mesti banyak pasal makanan. Kalau yang bulan puasa pun pasal makanan. Ini siapa yang puasa hari ni, contohnya pun makanan juga. Tapi kalau untuk imma, pilihannya hanya 2 sahaja dan dia macam tu lah, dia 2 yang bertentangan dan dia macam take it or leave it lah. Sama ada engkau buat baik dengan dia atau engkau buat jahat. Sama ada engkau syukur ataupun engkau kufur. Dan dalam ayat ni Allah kata wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Dan segolongan yang lain ditangguhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah. Sama ada Allah akan mengazab mereka atau Allah akan menerima taubat mereka. So dia ada 2 pilihan, tapi dua-dua tu yang bertentangan. Dia adalah pilihan kepada seseorang tapi untuk 2 perkara yang berbeza. Dia tak sama. So itu beza antara au dan juga imam. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Perkataan am menunjukkan kepada pilihan khusus. Okey, baik. Imma tadi ditunjukkan apa? Pilihan khusus juga. Betul tak? Sama. Okey. Tapi apa beza dia? Bezanya ialah untuk am, ia datang selepas hamzah istifham atau tanpa didahului oleh hamzah istifham. Bentuk pilihan adalah terbuka. Boleh jadi 2 pilihan atau lebih. Baik, kita lihat. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada perkataan am. Sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Maka perkataan am, dia selalunya didahului dengan perkataan apa? Hamzah istifham. Ni dulu. Yang bermaksud adakah. Maksudnya, adakah. Atau sini diterjemahkan dengan sama ada. Kenapa letakkan sama ada? Sebab dia ada pilihan lah. Tapi kalau literally terjemahan dia, adakah anzartahum? Engkau telah memberi amaran kepada mereka atau tidak engkau beri amaran kepada mereka. Maka am menunjukkan kepada pilihan. Pilihan tu boleh jadi 2, boleh jadi lebih dan ia selalunya datang selepas hamzah istifham. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ada perkataan am dan sebelum itu ada perkataan untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. So ada am, pilihannya ada berapa? Ada 2, ia didahului dengan berada di depan. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluh. Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukuman atau kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepada mereka. Digunakan am, ada berapa pilihan? Ada 1,
2, 3. Ada 3 pilihan. Dan ia didahului dengan apa? Dengan perkataan A yang berada di depan itu. So dia pilihannya itu lebih dan selalunya dia ada A di depan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ini ada am digunakan. Di sini menunjukkan kepada ada 2 pilihan, dan kalau kita tengok pada ayat ni dia panjang lagi lah. Pilihannya tu lebih daripada 2. Ini yang pernah kita tengok sebelum ini. Yang dia ada am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun wa am indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Dia bermula pada ayat yang ke-32 dia dah am. Ni am. Kemudian am. Alamak. Salah. Am. So am boleh jadi apa? Pilihannya itu 2 ataupun lebih. Dan kat sini am dia memang banyak. Am indahumul ghaib, am humul musaitirun, am lahum sulamun, am lahul banat, am tas'aluhum ajra, am indahumul ghaib, am yuriduna kaida, am lahum ilahun ghairullah. Tapi am itu sangatlah banyak, dan dia gunakan am sebab am dia adalah bentuk pilihan yang untuk sesuatu yang lebih daripada 2. Dia tak terhad kepada 2 saja pilihan, dan dia boleh jadi apa-apa je pilihan tu. Dia tak mesti dia tak mesti bertentangan, dan juga tak mesti sesuatu yang sama. Ustaz, hamzah istifham tak ada kat situ Ustaz? Baik. Untuk surah ini hamzah istifham tak ada. Dia tidak bermula dengan hamzah istifham. Dia bermula dengan apa? Sini. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ya. Terjemahannya ayat ke-29. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad tetap tekun memberi peringatan dengan ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan janganlah dihiraukan golongan yang engkar, kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu yang dilimpahkannya kepadamu itu bukanlah seorang pawang, dan bukan pula seorang gila. Baik, bahkan mereka mengatakan Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Allah terus letak gunakan am, tak didahului dengan hamzah istifham. Dan kita lihat tadi kita sebut perkataan am ini, ia datang selepas hamzah istifham atau tanpa didahului hamzah istifham. Itu penggunaan dalam Quran. Selalunya ia akan didahului hamzah istifham, tapi ada tempat dia tak ada hamzah istifham. Dia terus je am, bermula dengan am. Kenapa? Kerana ini bentuk gaya penulisan Al-Quran. Dia terus bawakan sesuatu yang kita tak terfikir. Baik, maka dalam ayat ni Allah terus gunakan am. Kenapa? Allah kata, engkau Muhammad dengan apa yang aku dah bagi dekat engkau, nikmat-nikmat aku dah bagi dekat engkau, engkau bukan seorang bomoh, engkau juga bukan seorang yang gila. Tapi mereka tu Muhammad tuduh engkau sebagai penyair, sedangkan engkau bukan yang demikian. Allah sebut lagi ayat 32. Adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka menimpakan tuduhan-tuduhan yang demikian itu, atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas? So Allah nak bercerita pula tentang apa? Golongan musyrikin Mekah itu, yang mereka itu tuduh Nabi apa? Tuduh Nabi bomoh. Kan? Lagi apa? Dia tuduh Nabi penyair. Lagi dia tuduh Nabi orang yang gila. Dia tuduh Nabi memecah belahkan. So dia tuduh 3-4 tuduhan kepada Nabi. Kan? Kemudian Allah sebut tentang mereka. Tunggulah kamu akan apa yang kamu tuduh itu. Maka sesungguhnya aku juga dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu. Lepas tu terus Allah kata,
Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Allah nak beritahu, adakah mereka membuat pertuduhan itu dengan tanpa berfikir dulu, ataupun kerana akal fikiran mereka itu melimpahkan, adakah mereka disuruh untuk buat yang demikian, ataupun dia orang ni memang kaum yang melampaui batas. Betul Allah terus sebut, atau dia orang ni telah kata engkau yang mereka wahai Muhammad. Kemudian Allah sebutlah semua yang disifatkan kepada musyrikin Mekah. Kiranya dia orang tuduh Nabi Muhammad dengan 3 perkara, 4 perkara, tapi Allah bawakan kesalahan mereka banyak sekali. Kalau nak sembang, dia kata kesalahan kau lagi banyak. Cara kau fikir salah, cara kau faham salah, cara engkau bercakap pun salah. Kan? Engkau kata untuk Tuhan ada anak-anak perempuan, tapi engkau nak anak lelaki. Patut ke macam tu? Kan? Ataupun kau berani nak sembang besar sangat ni, adakah engkau tu Tuhan? Ke engkau tu pun dia diciptakan? So Allah nak cerita pula tentang dia orang, yang dia orang tu tuduh Nabi dengan beberapa pilihan. Nabi ni bohmoh atau penyair atau orang gila. Dia tuduh Nabi dengan beberapa pilihan, maka Allah nak cerita pula pilihan-pilihan tentang perangai dia orang tu. Maka Allah tak bermula dengan A, terus Allah letakkan am, kerana ia bergantung kepada cerita yang ada dalam setiap ayat. Maka am selalunya dia didahului dengan hamzah istifham, tapi ada ketika dalam Quran dia tidak didahului dengan hamzah istifham. Bila tak ada bermula dengan hamzah istifham, maka dia adalah ayat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kita tengok ayat sebelumnya itu apa. So ceritanya itu adalah cerita yang bersambung dengan ayat sebelum itu. Ustaz, dalam Silakan. kata dia yang belum awal tu dia mesti ada tulis atau adakah. Tapi kalau yang kedua tu dia tulis atau je. Mana tu macam ada istifham ni dalam tu Ustaz. Atau adakah dia tulis kan? Ya, betul. Dia difahami seolah-olah macam ada istifham dekat dalam tu. Tapi itu bentuk terjemahan lah, nak bagi mudah untuk difahami. Hasil, ya saya silakan. Macam dalam kes surah Al-Mulk tu Ustaz kan, ayat 16 dia mula dengan amin, tapi bila ayat yang berikutnya amintum. Betul. Yang tu dikait dengan yang sebelumnya. Dia kait dengan sambungan ayat yang sebelumnya lah, amintum tu. Betul. Jadi dalam kes ni dia tu ada satu je lah Ustaz. Ayat dalam Al-Mulk ni Baik. macam mana? Dalam surah Al-Mulk, kita buka Al-Mulk sekejap. Jelas Ayat. Terima kasih kerana yang bertanya. Saya suka soalan tu. Okey. Ayat yang ke-16. Amintum. Patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit, menunggang balikkan bumi, menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta. Amintum, atau patutkah kamu merasa aman? Sebentar. Ataukah patut kamu merasa, minta maaf, pagi ni betul, saya ada program besok pagi. So hari ni pagi-pagi dia orang dah tanya, Ustaz, nota untuk esok. Kejap lagi pun ada meeting, dah tanya nota meeting dan nota pagi esok. Tak sempat lagi. Saya akan sudah tergaduk mesej ni. Saya kena jawab dulu sekejap. Atau patutkah kamu merasa? Ya, saya. Ustaz nak cari PA ni. Ada PA, dia adalah pada apa,
perlukan orang bantu untuk buat nota. PA mungkin boleh plan, tapi ni orang bantu kena ada apa? Kena ada seorang macam kalau ada kadang-kadang ada budak intern bolehlah minta tolong untuk nak sediakan apa tu nota kan. Tapi bila selalunya tak ada lah. Esok dia payah tang nak buat nota tu sebab memang kita sendiri yang kena buat. Apa Ustaz boleh stop bila masa Ustaz, kita tak kisah. Tak. Dia tanya soalan je. So dari situ sebab saya nak jawab soalan dia. Saya akan nak sediakan bila. Itu je. Atau patutkah kamu merasa aman kepada Allah yang pusat pertanyaan di langit itu menghantarkan kamu angin ribut yang menjadi kamu dengan batu, maka dengan batu itu kamu akan mengetahui bagaimana buruknya kesan amaranku. Baik. Untuk yang ini dia menumpang A yang berada di atas. Dia menumpang A yang berada di atas. Maka A kalau dia ada, itu dia boleh ada pada banyak ayat yang berada di bawah selepasnya itu dan connectionnya pada 10 ayat yang atas atau 20 ayat yang atas. Boleh. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Quran, ayat yang macam tadi, dia bermula terus dengan tanpa ada A di atas. Maka kalau tak ada A di atas, maka dia adalah A yang tersembunyi dalam ayat sebelumnya itu. Itu cara penulisan dalam Al-Quran. Dan di sini, A'amintum man fis sama ayyaksihulukun arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama. So ini adalah bentuk apa? Pemberitahuan kepada dua perkara. Pertama, ayyaksifa bikumul ard, yang kedua ayyursila alaikum hasibah. Ini perkara pertama, ini perkara yang kedua. Dan Allah Azza wa Jalla bila menggunakan bentuk pilihan, ia lebih kepada pemberitahuan. Ia lebih kepada pemberitahuan. Yang kedua, bila Allah gunakan bentuk pilihan, ia ada kalanya untuk mengecam ataupun untuk perli seseorang. Jadi digunakan bentuk pilihan, nak menyatakan dia punya perangai itu banyak yang tak betul, maka Allah letakkan dalam bentuk pilihan. So Allah sebutkan, adakah diorang ni tak takut ke dengan yang ada di langit itu, yang bila-bila masa je dia boleh apa terbalikkan bumi, ataupun diorang ni tak takut ke dengan yang ada di langit itu, yang mana yang di langit itu boleh menghantarkan angin ribut, yang ada hujan yang boleh menghancurkan mereka. So Allah nak seolah macam nak bertanya, tapi Allah nak perli, nak bagi tahu, kau tak takut ke dengan yang kepada yang di langit itu, yang dia boleh melakukan apa sahaja. Allah boleh letakkan dalam bentuk ayat biasa, tapi Allah letakkan dalam bentuk pilihan. Dalam bentuk pilihan. Allah boleh cakap, sebab Allah tengah bercerita tentang dia ayat ke-15 ni, huwallazi, dan dialah Allah yang telah menjadikan semua yang di bumi ini tunduk ataupun mudah untuk digunakan. So Allah tengah cerita tentang diri dia yang dah tundukkan semua yang berada di bumi untuk kita, dan Allah bagi makan dengan apa yang berada di bumi ini sebagai rezeki bagi kita. Tapi Allah nak bagi tahu, ada orang yang dia ambil rezeki yang Allah bagi, tapi dia engkar, tak ikut perintah Allah. Maka Allah kata, adakah dia tu rasa aman dengan yang di langit? Sebab itu Allah gunakan perkataan di langit, man fis sama, dengan zat yang berada di langit. Allah tak gunakan nama dia Allah. Allah gunakan zat yang berada di langit. Kenapa Allah gunakan yang berada di langit? Kerana orang dulu pada mereka adalah apa? Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada apa? Rezeki bagi kamu dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu daripada azab dan juga ganjaran. Maka langit melambangkan tempat, melambangkan sumber rezeki. Maka Allah nak kata, adakah mereka tu merasa aman dengan zat yang berada di langit itu, yang mampu untuk nak menunggang terbalikkan bumi ini dengan sekejap sahaja? Ataupun adakah mereka merasa aman dengan Tuhan yang berada di langit itu, yang mampu untuk nak menurunkan angin ribut
penuh dengan batu yang akan menghancurkan mereka. Maka Allah meletak dalam bentuk pilihan yang sebenarnya Allah nak bagi tahu ialah dia orang ni ambil rezeki daripada aku, tapi dia orang tak nak dengar cakap aku. Sedangkan aku ni Tuhan yang mampu nak terbalikkan bumi yang dia orang tengah berada padanya. Ataupun kalau aku tak terbalikkan bumi, aku mampu nak turunkan hujan yang penuh dengan batu untuk menghancurkan mereka. Allah nak bagi tahu benda tu, tapi Allah letakkan dalam bentuk soalan. A dan juga am. So dia bukanlah pilihan yang perlu dipilih. Nak mana satu? Nak bumi tu ditunggang terbalikkan ke, ataupun nak kena hujan batu? Tak, dia bukan bentuk pilihan, akan tapi dia adalah bentuk pemberitahuan dalam bentuk pilihan. Nak bagi tahu Tuhan tu dia berkuasa, dia boleh buat macam-macam. Ayat sebelum tu dia tak bercerita tentang orang yang ingkar, dia tak bercerita. Tapi ayat selepas itu bermula dengan A dan juga Am, Allah tengah cerita tentang orang yang ingkar. So, Quran begitu dia punya style, dia terus je ubah penceritaan tu tanpa disebut. So, orang yang baca tu kena perhati dan tengok makna dalam yang hendak dimaksudkan. Sebelum tu Allah cerita tentang dia yang tundukkan segala yang ada di bumi untuk sebagai rezeki kepada kita. Dan tiba-tiba Allah cerita tentang orang yang kemampuan dia untuk menebalikkan bumi dan menghujani bumi dengan batu. Merujuk kepada orang yang Allah dah bagi dia rezeki, Allah dah mudahkan dia mendapat rezeki, tapi dia ambil rezeki tu, tapi dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. So Allah bagilah seolah macam bagi pilihan. Kau nak yang mana satu? Sebenarnya macam kita cakap dengan anak kita lah, kan? Apa tu? Mak dah masak ni, makan. Kalau tak tu, rotan ada dalam bilik tu. Kita cakap macam tu kan. Nak makan ke nak kena rotan. Macam tu. Kan? Makanan ada, mes ni makan, mak dah masak, tapi rotan ada kat dalam bilik tu. So dia tak cakap kalau tak makan kena rotan. Tak cakap, tapi dia sebutlah makan, mak dah masak, tapi rotan ada tau kat dalam bilik. Dia nak bagi tahu kalau tak makan siaplah. So Allah bagi tahu rezeki aku dah bagi, aku dah mudahkan. So bila rezeki dah bagi, dah mudahkan, apa yang kau kena buat? Kau kena taatlah kepada aku. Tapi tak, apa yang dia buat? Dia tak taat kepada Allah. Rezeki dia ambil, tapi dia tak taat kepada perintah Allah. So Allah beritahu lah, aku ni boleh nak terbalikkan bumi. Aku boleh nak hujankan bumi dengan batu. Allah nak perli kepada orang yang engkar tanpa Allah sebut nama mereka. Maka am pada ayat am yang bawah tu merujuk digunakan a yang berada di atas ayat yang sebelum itu. Saya harap menjawab soalan atau ada yang kurang jelas, silakan. Faham Ustaz, jelas. Sebab dia reflect daripada ayat yang 15 ayat 14 tu lah. Dia punya dia daripada huwalazi tu Ustaz kan? Ja'ala lakumul arda. Ya. Katakan ayat 17. Katakan tiba-tiba dekat ayat 26 contohnya, Allah guna lagi am. Dia boleh je nak gabung dengan ayat atas tu, dia boleh. Dia boleh. Ataupun tiba-tiba je tak ada apa-apa, tiba-tiba ada am. Dia macam tu lah, maksudnya ayat sebelum tu adalah yang ada di dalam ayat tu, kan? Makna yang berada di dalam ayat tu yang ada perkataan a. Dan am ini digunakan bukan saja untuk nak sebagai pilihan, kan? Tapi dia nak tunjukkan juga kepada, kalau Allah yang gunakan, Allah boleh guna untuk tujuan perli, Allah boleh guna tujuan untuk nak mengutuk. So banyak pilihan kalau yang digunakan, yang menggunakan itu adalah Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Ini nak kata pilihan bukan pilihan, nak kata soalan bukan soalan, kan? Tapi bentuk Allah nak bagi kita sedar. Allah nak bagi kita sedar. Adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Dan kalau tengok sebelum tu tak ada perkataan a. Ayat sebelum tu tak ada perkataan a. Dia terus je mula dengan am hasibtum an tadkhulul jannah. So
perkataan am selalunya bila dia itu berada di permulaan ayat, terjemahan selalu menterjemahkannya dengan perkataan adakah. Terjemahan selalu terjemahkan dengan perkataan adakah supaya mudah untuk difahami. Baik, perkataan selanjutnya bal. Bal pernyataan. Ia bergantung pada perkataan atau ayat selepasnya, sama ada pernyataan berbentuk sanggahan atau pernyataan hakikat sesuatu. Baik, perkataan bal digunakan untuk dua perkara. Sama ada dua perkara itu sama ataupun dua perkara itu bertentangan. Dia lebih kurang macam lakin. Tetapi dia bentuk, kalau kata menafikan, dia bentuk penafian yang lebih keras berbanding dengan lakin. Sebab itu saya gunakan perkataannya menyanggah. Dia menyanggah. Dia nak menyatakan satu perkara yang berlawanan tapi dia lebih keras bentuknya itu. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka berkata hati kami tertutup, tak dapat terima Islam. Lalu Allah kata bal, bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka bal letakkan di situ bukan nak lebut tetapi atau bahkan, tapi nak menyanggah pernyataan yang awal. Allah kata bukan hati engkau yang tertutup, tapi sebab apa? Allah telah melaknat kamu sebab keingkaran kamu. Orang munafik kata hati kami ada tutupan. Ada sesuatu yang menutup hati kami ni, sebab tu kami tak boleh nak terima apa yang diajarkan kepada kami. Maka Allah kata bukan sebab hati engkau yang tertutup, tapi sebab aku dah laknat engkau sebab engkau degil. Jadi itu sanggahan kepada apa yang kepada pernyataan yang telah dinyatakan di awal itu, dan ia berlaku dalam bentuk yang keras. Walu'inu bima qalu. Ustaz. Selalu ada sebuah tempat dia ada tahu apa tu saktah tu Ustaz. Ada saktah tu. Betul. Dalam surah Al-Qiyamah dan juga surah Al-Mutaffifin. Di situ dua tempat diletakkan saktah. Pada kebanyakan tempat dia tak ada saktah, pada dua tempat itu sahaja diletakkan saktah. Kalla bal rona. Satu lagi dalam surah tak ada. Dalam surah ni. Dalam surah Al-Mutaffifin tadi, betul. Itu satu saja tempat. Kat situ ada saktah, ada fungsi dia, ada sebab dia. Kan, kerana kat sini dia ekstra sebenarnya sanggahan yang dinyatakan. Okey. Kat sini dia ada kalla dah satu, bal ada satu. Kalla ni pun dia adalah perkataan yang menempelak juga atau menyanggah yang keras juga. Itu terjemahannya sebenarnya. Bahkan kalla tu macam orang tu tengah cakap, kita pun kata dia macam tu tau. Kalla tu. Dia macam tu. Dia macam kita tahu dah orang tu cakap tu memang bohong, memang sembang. So kalau kita biarkan dia cakap panjang pun dia akan dipenuhi dengan pembohongan. So dia tengah cakap tu kita kata itu kalla. Dia macam potong orang tu punya cakap sebab dah tahu dah ni memang temberang punya apa yang dia cakap tu. Dia letakkan pula lagi belakang tu bal rona ala qulubihim. Kau tak payah sembang lah. Tapi memang kau tak nak sebenarnya kan. Dia macam tu. Itu dia lebih keras sikit. So, sebab tu bal tu dia saktahkan supaya nak biar kita tekan kalla bal, supaya bal itu ditekan. Sebab nak supaya sanggahan tu dia jadi lebih keras. Itu disaktahkan.
Daripada kebanyakan ayat dia tak disaktahkan, dia disambungkan sahaja. Dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Bal yadahu mabsutatan. Orang Yahudi kata yadullahi maghlulah. Tangan Allah terikat, terbelenggu. Maksudnya tangan Allah ni dia tak boleh buat apa yang dia suka. Akan tapi Allah sanggah bal yadahu mabsutatan. Bahkan bukan begitu seperti apa yang kau cakap. Tangan Allah tu terbelenggu, dia tak mampu nak buat semua yang dia nak, terhad. Akan tapi mabsutatan, tangannya itu sentiasa terbuka luas. Maknanya dia boleh bagi apa sahaja yang dia nak secara melimpah ruah, dan dia boleh buat apa sahaja yang dia nak. Maka bal datang untuk nak menyanggah apa yang disebut di depan itu dengan sanggahan yang keras. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab bahkan tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Ini ayat sebelum tu sebut, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikut apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran. Lalu mereka berkata, tak nak. Tapi kami cukuplah ikut apa je yang ada dalam nenek moyang kami. Perkataan bal itu, bal adalah menunjukkan apa? Betapa tak naknya diorang dengan apa yang diajak. Betapa enggan, betapa kerasnya diorang. Betapa mereka benar-benar menolak ajakan. Lepas tu orang kata bal. So, bila dia ajak, memanglah ikut Quran. Dia bukan dia kata, tak apalah. Kan kadang ada orang macam sengih-sengih je kan. Tak apalah, nanti kot. Kan. Ada orang yang macam, nanti dululah. Ada orang yang macam, tak nak, kami tak nak. Kami nak ikut apa yang ada nenek moyang kami je. So ini bal, jenis yang dia tolak terus dengan keras. Dia memang tak fikir panjang, dia tak cuba untuk nak proses apa yang orang tu cakap, dia bal terus, dia terus je tolak apa yang disebutkan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Kita pun okey. Orang yang ada panca indera tapi tak guna, Allah kata mereka itu seperti binatang ternak. Kita pun baru nak membayangkan binatang ternak. Okey, seperti lembu, kambing. Tiba-tiba Allah kata bal. Allah SWT tengah sentak kita bal. Mereka lebih sesat lagi. Maknanya dia orang ni lagi teruk lagi. Allah gunakan perkataan bal. Allah bukan kata lakin. Kalau lakin dia lembut sikit. Ulaika kal an'ami walakin hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, akan tetapi mereka lebih sesat lagi. Dia lebih lembut. Tapi Allah gunakan bal, keras apa kata. Tapi dia orang tu teruk lagi dia punya sesat dia banding dengan binatang ternak. Balidaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Bahkan mereka telah berkali-kali mengetahui tentang hari kiamat. Bahkan ada bal kat depan tu lagi. Mereka berada dalam syak mengenainya. Bahkan mata hati mereka buta langsung daripada memikirkannya. Baik. Bal di sini ada berapa? 1, 2, 3. Bal dia menyanggah sesuatu yang lain. Dan dalam ayat ini, daripada 1 nak pergi ke 2, nak pergi ke 3, dia disambungkan dengan bal, menunjukkan situasi 1, menunjukkan situasi 2 adalah lebih teruk daripada situasi 1, dan situasi 3 lebih teruk daripada situasi 2. Maka Allah kata, bahkan diorang tu dah berkali-kali tahu tentang kehidupan akhirat, dah dicerita, dah beritahu dah tentang kehidupan akhirat. So bahkan diorang dah tahu dah, bukan tak tahu. Diorang tolak tu, bahkan diorang tahu, bukan tak tahu. Bila Allah kata,
Bahkan lebih teruk daripada itu ialah dia orang tahu tambahan daripada itu, dia orang syak, dia orang ragu-ragu pula tentang hari akhirat. Bahkan lebih teruk daripada itu, dia orang itu telah buta langsung daripada memikirkan tentang hari akhirat. Maka Allah gunakan bal nak menunjukkan situasi yang lebih teruk yang berlaku, sanggahan dalam bentuk yang lebih kuat. Yang terakhir kita berhenti pada syakat ini, la menunjukkan kepada penafian. Penafian terhadap satu perkara yang berkaitan perkara sebelumnya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak menyatakan kepada. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Jadi dia penafian terhadap satu perkara yang ada kaitan dengan sebelumnya. Apa itu? La tubayyinunahu linnas wa la taktumunah. Hendaklah kamu terangkan isi kitab ini kepada manusia dan jangan sembunyikannya. So yang kena buat, terangkan, jangan sembunyikan. Harap kepada Allah, mereka tidak berharap kepada Allah. Mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka boleh sembunyikan daripada engkau. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Abdikanlah diri kepadaku, jangan mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain. Maka la ni penggunaan dia simple, dia adalah bentuk penafian kepada apa yang telah dinyatakan sebelum ini. Okay, baik, kita berjaya sekali itu, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mungkin kita akan lihat sikit kita nak apply dalam beberapa ayat ataupun mungkin surah yang pendek nanti, insyaAllah. Kemudian kita akan masuk tajuk yang baru, insyaAllah. Baik, saya kongsikan pada pagi ini, moga ada manfaat daripada ambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan bersama meluangkan masa pada pagi Jumaat ini di awal Zulhijjah. Moga Allah nilai sebagai amal yang salih, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Aidukum Mubarak. Apa lagi esok?